Salam sejahtera, utama TVS edisi 15 Jun 2021 bersama saya Odlin Keterdi dan ini antara paparan utama malam ini. Aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat sekiranya purata kes harian turun bawah 4,000. Mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah lulus penggunaan vaksin keluaran Pfizer-BioNTech kepada golongan berumur 12 tahun ke atas. Pendekatan suntik dahulu, daftar kemudian mula menunjukkan keberkesanan. Aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat di bawah fasa kedua pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis sekiranya purata kes harian COVID-19 turun di bawah 4,000. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, fasa kedua merupakan kesinambungan daripada fasa pertama dengan aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal dengan ketat. Pendekatan senarai positif diteruskan, iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi manakala yang tidak tersenarai masih kekal ditutup. Senarai positif daripada fasa 1 akan juga diperluaskan semasa fasa 2 dengan menambahkan beberapa sektor-sektor lagi. Dan aktiviti sosial dan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Dalam pada itu, tambah Perdana Menteri pelaksanaan PKP secara menyeluruh yang dimulakan 1 Jun lepas telah berjaya mengelakkan peningkatan kes harian COVID-19 secara lebih mendadak. Berdasarkan unjuran yang dibuat, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kes harian negara mampu mencecah 13,000 kes jika PKP tidak dilaksanakan. Namun Alhamdulillah, dengan pelaksanaan PKP fasa pertama ini, kita dapat menyaksikan graf jangkitan kes COVID-19 telah mula menunjukkan tren melandai dengan mencatatkan 4,949 kes malam berbanding 9,020 kes pada 29 Mei 2021, iaitu kes harian tertinggi yang dicatatkan di negara kita. PKP secara menyeluruh untuk fasa pertama yang dilanjutkan sehingga 28 Jun ini diputuskan setelah mengambil kira penularan kes COVID-19 dalam komuniti berlaku kewujudan varian baharu dengan kadar yang mengancam keupayaan sistem awam negara selain program imunisasi COVID-19 negara yang masih berada pada peringkat awal pelaksanaan. Sementara itu, kata Muhyiddin, kerajaan akan terus mengutamakan golongan rentan yang mempunyai komorbiditi dan individu berusia 18 tahun ke atas untuk mendapat suntikan vaksin. Setakat ini, lebih 50% golongan berusia 60 tahun ke atas sudah diberi dos pertama vaksin COVID-19 selain hampir keseluruhan petugas barisan hadapan sudah melengkapkan vaksinasi. Jelasnya ketika ini kerajaan sedang mengkaji pemberian vaksin kepada golongan berusia 12 hingga 17 tahun. Perkembangan positif kadar vaksinasi harian itu memberi keyakinan kepada kerajaan bahawa pelan pemulihan negara dapat dijayakan bersama. Ini kerana lebih ramai yang dilindungi dengan vaksinasi, semakin longgar kawalan pergerakan yang boleh kita laksanakan, lebih banyak sektor ekonomi dan sosial yang boleh dibuka dan kita boleh mula beralih secara teratur dan selamat kepada norma kehidupan pra-pandemik, insya-Allah. Katanya lagi, pengalaman negara lain yang meningkatkan kadar vaksinasi di negara masing-masing juga telah menunjukkan penurunan kes harian baharu ketara. Beliau yakin tindakan itu akan memudahkan Malaysia untuk melaksanakan pelan pemulihan negara yang komprehensif. Sehingga kini, lebih 4.5 juta dos suntikan sudah diberikan kepada rakyat, membabitkan 3.2 juta dos pertama, manakala 1.4 juta lagi sudah melengkapkan program vaksinasi.
Mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD ke-359 meluluskan penggunaan vaksin komuniti keluaran Pfizer-BioNTech kepada golongan yang berumur 12 tahun dan ke atas. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, komuniti sebelum ini diluluskan pendaftaran bersyarat pada 8 Januari lalu bagi tujuan imunisasi aktif kepada individu yang berusia 18 tahun dan ke atas. Selain itu, Dr. Noor Hisham berkata, PBKD juga memberikan kelulusan pendaftaran bersyarat untuk kegunaan semasa bencana bagi 2 produk vaksin yang memerlukan hanya 1 dos pelalian. 2 vaksin itu adalah Convidecia Recombinant Novel Coronavirus Vaccine keluaran CanSino Biologics Incorporated China dan Janssen COVID-19 Vaccine keluaran Johnson. Kedua-dua vaksin tersebut diberi kelulusan penyenaraian penggunaan kecemasan EUL oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dalam pada itu, Sarawak menyambut baik pengumuman Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berhubung kelulusan pendaftaran bersyarat bagi produk vaksin yang memerlukan hanya 1 dos. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, vaksin COVID-19 dos tunggal keluaran CanSino adalah sangat sesuai dengan senario penduduk luar bandar di Sarawak. Sehubungan itu, Ugah menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan KKM kerana membuat keputusan tepat. Katanya lagi, dengan adanya vaksin seperti itu, pasukan perubatan juga hanya perlu mengunjungi lokasi sekali sahaja dan ia akan mengurangkan perbelanjaan, masa perjalanan, kesulitan serta risiko yang timbul. Ini pula perkembangan di Sibu. Berdasarkan pemerhatian penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, Dr. Anwar Rabai, pendekatan suntik dahulu daftar kemudian untuk penduduk di kawasan luar bandar menunjukkan keberkesanan. Dan saya amat berpuas hati, pertama disebabkan sambutan daripada masyarakat di sini amat tinggi sekali. Dan ini menunjukkan bahawa program yang telah dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri iaitu beri vaccination dahulu selepas itu mendaftar adalah suatu program yang begitu baik sekali. Di mana tidak berganyak kerenah. Di mana penduduk-penduduk di kawasan ini bayangkan 37 buah rumah panjang kita boleh cover untuk 4 hari. Mereka mendaftar di sini, mereka diberi vaccination di sini dan mereka diberi jadual untuk vaccination yang kedua di sini juga. Ini dah outreach program yang saya rasa paling penting untuk kita cover seluruh negeri Sarawak dengan secepat mungkin. Pendekatan yang diguna pakai di Pusat Pemberian Vaksin Bergerak Dewan Masyarakat Bawang Asan itu telah berjaya memvaksinasikan hampir 2,000 penduduk dalam tempoh 4 hari. Senada dengan Dr. Anwar, pakar gastroenterologi dan hepatologi setempat, Dr. Liu Shan Fab berkata, kaedah walk-in adalah sangat sesuai dilaksanakan di luar bandar. Ini kerana kebanyakan penduduk menghadapi kesukaran membuat pendaftaran menggunakan aplikasi MySejahtera kerana masalah internet serta ada juga yang belum mempunyai telefon pintar. Ramai penduduk mempunyai kesukaran untuk mendaftar dan mereka tidak datang untuk vaksinasi. Jika mereka dapat kaedah walk-in, jadi mereka tidak perlu bimbang. Jadi mereka just walk-in sajalah dan dapatkan vaksin selepas pulang. Itu sangat senang untuk mereka. Saya rasa dengan kaedah ini, ramai orang akan datang untuk vaksinasi. Ya. Katanya lagi, semua pihak juga perlu memainkan peranan yang penting dalam memberi keyakinan kepada orang ramai untuk mendapatkan vaksin, terutamanya kumpulan pekerja perubatan, profesional, ketua kaum dan ketua masyarakat serta para guru. Ini kerana vaksinasi secara besar-besaran adalah penting bagi menjamin keselamatan semua. Dan orang ramai perlu yakin, faham apa kepentingan vaksinasi ini. Dia boleh mencegah penyakit COVID, infeksi COVID yang serius dan juga mengurangkan kematian. Dan satu lagi yang sangat penting ialah kita kalau ada vaksinasi, kalau kita sudah mencapai 70% orang dapat immunity, herd immunity, jadi kita dapat melindungi diri sendiri dan juga orang lain.
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 5 kluster baru iaitu 2 di daerah Kuching sementara masing-masing 1 di Subis, Meradong dan Julau. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata kluster berkenaan adalah kluster Jalan Raya dan kluster Kampung Muara Tebas di daerah Kuching, kluster Dulang di daerah Subis, kluster Nangas Tras di daerah Meradong dan kluster Nangas Sejugam di daerah Julau. Dalam pada itu, Sarawak mencatatkan 718 kes baharu COVID-19 dengan 2 kematian akibat jangkitan pada Selasa. Mengenai 2 kes kematian direkodkan, JPBN Sarawak berkata ia sekaligus menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada seramai 358 orang. Kes kematian ke-357 melibatkan lelaki berusia 75 tahun dari Pakan yang disahkan positif COVID-19 pada 5 Jun 2021 dan meninggal di Hospital Sarike. Manakala kes kematian ke-358 pula melibatkan wanita berusia 61 tahun dari Sibu disahkan positif COVID-19 pada 27 Mei 2021 dan meninggal di Hospital Sibu. Perkembangan seterusnya. Datuk Dr. Mohamed Sapian Mohamed yang sebelum ini menggalas tanggungjawab sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dilantik sebagai Pengarah Baru Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak berkuat kuasa 14 Jun 2021. Pelantikan beliau adalah bagi menggantikan Dr. Chin Zin Hing yang bersara wajib pada 21 Mei 2021. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Dr. Mohamed atas pelantikan itu. Dr. Mohamed merupakan seorang pakar perunding perubatan kesihatan awam yang berpengalaman luas dalam bidang kesihatan awam dan pengurusan. Antara jawatan yang pernah disandang ialah sebagai Pegawai Kesihatan Daerah Sempurna, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor JKN Pahang, Pengarah Hospital Jengka, Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Pegawai Kesihatan Epidemiologi Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan, Pegawai Kesihatan Daerah Bera dan Pegawai Kesihatan Daerah Rompin. Dr. Chin Zin Hing yang pernah menggalas tanggungjawab sebagai Pengarah Hospital Umum Sarawak dilantik sebagai Pengarah Kesihatan Negeri pada 7 Januari 2020 dan bersara wajib 21 Mei lepas selepas berkhidmat lebih 3 dekad dalam perubatan kepada seluruh warga Bumi Kenyalang. Penerima suntikan vaksin dinasihatkan untuk tidak hadir terlalu awal dan cukup sekadar tiba 15 ke 30 minit awal sebelum dijadualkan. Ia adalah untuk mengelakkan sebarang kekeliruan yang boleh menyebabkan kesesakan di pusat pemberian vaksin PPV. Untuk mengelakkan kesesakan berlaku di stadium, clients diminta untuk datang 15 ke 30 minit awal sebelum tarikh temu janji dan mesti mematuhi saranan tersebut sebab kalau tidak memang keadaan stadium akan sesaklah. Dalam pada itu, Dr. Avina turut mengingatkan penerima yang berstatus pesakit dalam siasatan PUI untuk tidak hadir ke PPV sekiranya ada menerima temu janji di dalam tempoh mereka menjalani kuarantin. Untuk yang berstatus PUI ataupun PUS, mereka tidak digalakkan untuk datang ke stadium untuk menerima vaksin. So, tarikh temu janji akan dijadualkan semula mengikut MySejahtera. Sementara itu, kapasiti penerima vaksin di PPV Stadium Perpaduan kini mula menampung sehingga 4,000 dos. Sejak dibuka, PPV Stadium Perpaduan telah memberikan sebanyak 34,000 untuk dos pertama vaksin dan 24,000 untuk dos kedua vaksin. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri komited merealisasikan hasrat kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok. Sebanyak 40 pusat pemberian vaksin PPV akan diaktifkan sebagai usaha untuk mencecah sekurang-kurangnya 16,400 dos sehari.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di bahagian Miri telah dimulakan dengan pemberian vaksin fasa 1 kepada petugas barisan hadapan. Ia disusuli dengan pemberian suntikan vaksin fasa kedua kepada golongan rentan dan warga emas serta OKU. 40 buah PPV tersebut diwujudkan di 5 daerah iaitu daerah Miri, Subis, Beluru, Marudi dan Telang Usan. Sementara itu, PPV Datuk Lee Teck Fook Stadium di Riam Road Secondary School RRSS dibuka untuk memindahkan PPV Hospital Miri. Hal ini kerana PPV Hospital Miri sudah tidak mampu menampung permintaan vaksin yang tinggi di samping ruang menunggu yang terhad dan tiada tempat letak kereta. PPV Datuk Lee Teck Fook Stadium RRSS akan beroperasi bermula 17 Jun 2021. Sementara itu, pakar perunding perubatan kecemasan dan trauma, Dr. Alzamani Muhammad Idros menekankan peri pentingnya pengambilan vaksin. Satu-satunya jalan keluar daripada pandemik ini adalah dengan pengambilan vaksin oleh masyarakat. Tambahnya, orang ramai tidak perlu khawatir dengan vaksin yang digunakan kerana vaksin-vaksin tersebut telah diuji secara klinikal. Sebagai contoh, kesan sampingan seperti darah beku akibat vaksin AstraZeneca yang dilaporkan sebelum ini adalah jarang berlaku. Biasanya pengambilan vaksin ini melibatkan kesan sampingan yang ringan seperti demam biasa dan itu hanyalah satu petanda bahawa antibodi sedang dihasilkan. Dan bagi kesan sampingan yang serius seperti darah beku adalah sesuatu yang berlaku dengan teramat jarang. Contohnya, bagi vaksin jenis AstraZeneca, dilaporkan hanya 4 dalam 1 juta orang yang mendapat risiko ini, yakni sekitar 0.00004%. Dan ini kalau kita genapkan ke 4 titik perpuluhan, dia menjadi sifar. Terlalu jarang. Tetapi kalau anda mendapat COVID, risikonya adalah 20%. Anda boleh mendapat darah beku. Sekiranya usaha ini diteruskan, Malaysia akan mampu mencapai imuniti kelompok. Namun, beliau turut mengingatkan orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP walaupun sudah lengkap menerima vaksin. Kita semua masih berisiko untuk mendapat COVID dan juga menyebarkan COVID kepada orang lain dan mereka boleh merana kerana kita. Remaja bawah umur antara 3 yang ditangkap di Kampung Mambung, Padawan selepas disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Kesemua suspek terbabit berusia antara 17 hingga 28 tahun. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jo Siong, ketiga-tiga suspek ditahan dalam satu serbuan di sebuah rumah oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan. Hasil pemeriksaan lanjut menemui dadah disyaki jenis syabu seberat 5.10 gram yang dianggarkan bernilai RM450. Hasil saringan awal, air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Siasatan kes dijalankan di bawah Seksyen 39A kurungan 1 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Debaran konsert akhir TV Stars semakin terasa apabila malam ini bermulalah konsert akhir TV Stars yang menampilkan 5 peserta. Siapakah yang bakal menjuarai TV Stars musim pertama ini? Mungkinkah Fanzi, Angel, Jali, Jasper atau Andre? Mari kita saksikan sedikit tayangan konsert suku akhir TV Stars tempoh hari yang telah cukup membuka mata kita bahawa semua peserta memang hebat-hebat belaka. There's nowhere to run, no one can save me. Penampilan persembahan Andre yang sering mempunyai temanya yang tersendiri harus diberi penghargaan, sentiasa konsisten dan sesuai dengan setiap lagu yang dibawanya.
Jasper pula pandai bermain dengan ekspresi mukanya serta solekannya yang sentiasa ons membuat penonton ternanti-nanti akan persembahannya yang akan datang. Pernah tak korang tengok orang yang boleh menyanyi dengan lembut tapi pada masa yang sama lantang dan mantap? Kalau korang nak tahu, Angel sahaja yang mampu buat macam tu tau. Jalini, bagi je lagu apa-apa kat dia. Confirm lagu tu transform jadi macam lagu dia sendiri. Dengan komposisi lagunya yang lain daripada yang lain, tidak peliklah kenapa Jali dapat masuk pusingan terakhir TV Stars. Jangan lupa saksikan persembahan ahli The Dream Team hanya di konsert TV Stars malam ini jam 8.30 malam di TVS, saluran 122 Astro dan MyTV dan juga laman sosial TVS TVMY. Dunia hanya mampu melihat dan tidak melakukan apa-apa tindakan kecuali dengan peperangan cyber ataupun dikenali sebagai peperangan media sosial untuk menyebarkan perkembangan tentang isu Palestin dan Israel. Isu Palestin dan Israel merupakan isu yang terbesar sekarang di seluruh dunia dengan kekejaman yang dilakukan oleh tentera rejim Zionis Israel yang terus melakukan serangan terhadap umat Islam di Palestin. Kita ikuti perkembangan terkini laporan khas Khairi Zarif bersama jurukamera Faitullah Morni dan Saim Zarfan. Okey, sedikit info untuk anda. Apa itu Yahudi? Yahudi merupakan bangsa seperti bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. So, bangsa Yahudi. Apa yang ingin saya terangkan di sini, kalau kita mengutuk Israel, jangan kita mengutuk Yahudi kerana Yahudi adalah bangsa yang perlu, yang wajib kita kutuk, lawan dan tentang adalah fahaman Zionis, bukan bangsa Yahudi. Apa itu Zionis dan kenapa kita kutuk dan tentang Zionis? Zionis adalah salah satu gerakan politik yang bermula pada awal kurun ke-19. Israel dibina oleh kumpulan-kumpulan Zionis yang bermula di Eropah. Sekarang, kanak-kanak Palestin pula menjadi sasaran mereka seterusnya. Kanak-kanak tu guys. Orang ingat peperangan ini antara Hamas dan Israel. Tetapi, peperangan ini di antara rejim Zionis Israel dan juga seluruh rakyat Palestin. Jadi, mari kita ikuti kupasan dan info sedikit mengenai isu Palestin dan Israel ini. Jadi walaupun tidak ada kes kematian setiap hari sekarang, tetapi ada banyak kes culik, pukul kanak-kanak, tahan orang tua, orang muda dan lain-lain. Mereka ni semua aktivis, illegal activists ataupun anggap sebagai teroris. Jadi mereka tangkap siapa-siapa ikut demonstrasi itu. Whoever encouraged these demonstrations, whoever posted about it on social media, ditangkap juga. Tetapi yang interesting sikit adalah kes-kes culik kanak-kanak daripada sekolah. Banyak kes sekarang, tentera Israel culik anak-anak kecil. Bukan pemuda-pemudi Palestin sahaja, tetapi anak sekolah yang 10 tahun, yang 7 tahun sekarang ada banyak video online yang menunjuk the attitude of Israeli police. It is ridiculous actually. Menurut Nadir Al-Nuri, iaitu pengasas Cinta Gaza Malaysia, dalam keadaan lain, mereka mengetuk pintu penduduk Palestin dengan melepaskan roket melalui drone, bukanlah melalui ketuk pintu macam biasa. Ia adalah sebagai amaran disuruh keluar daripada rumah-rumah mereka dalam tempoh masa 2 hingga 3 minit sahaja. Tetapi mereka mengetuk pintu dengan melepaskan roket daripada drone-drone yang kita sebutkan tadi. Dia bukan roket yang besar yang datang daripada F-16 contohnya, tetapi yang datang daripada drone-drone yang tidak ada pilotless drone ini. Dan biasanya serangan itu dia akan memusnahkan hanya bahagian atas rumah dan akan menyebabkan penduduk yang ada dalam rumah tahu rumah mereka itu akan dibom oleh F-16. Maka mereka akan lari keluar meninggalkan kawasan rumah dan masa tersebut sebenarnya tidak terlalu panjang. Mereka akan ada masa mungkin 2 atau 3 minit sahaja untuk lari meninggalkan kawasan rumah dan lari ke tempat yang selamat sebelum rumah mereka diranapkan sepenuhnya oleh roket-roket tersebut.
Dalam pada itu, pengurus Aman Palestin Sarawak Zainizam Zawawi berkata pihak Israel sering memungkiri janji dengan sebarang keputusan yang telah dikeluarkan seperti gencatan senjata baru-baru ini. Yahudi Israel tu memangnya orang tu sering memungkiri janji, sering melanggar perjanjian. Malah jangan kata gencatan senjata macamnya. Kita bayangkanlah perjanjian peringkat antarabangsa yang diambil dimulakan oleh United Nations sendiri pun orang boleh langgar sesuka hati, melibatkan penempatan haramnya orang, perampasan tanah dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya gencatan senjata yang dilakukan menghentikan sementara serangan pihak Zionis, pihak Yahudi ke atas bumi Gaza dalam masa terdekat. Bagi Muslim Imran, harapan beliau terhadap rakyat Malaysia adalah untuk setia dengan perjuangan Palestin. Saya ada harapan daripada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia setia kepada perjuangan Palestin dan rakyat Malaysia ikhlas membantu perjuangan kita di Palestin. Saya doa Allah SWT akan balas buatan baik yang ini dan saya harap rakyat Malaysia akan terus membantu perjuangan baik ini. Kalau tidak ada support, sokongan dan bantuan daripada seluruh dunia, perjuangan kita tak selesai dan negara kita tak merdeka. Continue your good work. We appreciate it. Inshallah, it will be a good moral boost for our struggle, and it will one day help us, enable us to free Palestine. Thank you. Kalau kita tidak mampu menghulurkan senjata, kita sampaikan dengan kekuatan doa. Saya Kauzar Afindi bersama juru kamera Faitungah Moni dan Zaim Zarfan untuk Laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat dan selamat malam.